Hadiah pertamanya apa? Hadiah Ramadan harus tinggal pada kita rasa dekat dengan Allah, rasa takut dengan Allah, rasa rindu dengan Allah. Rasa tak nak lagi lawan Allah, rasa tak nak lagi membuat benda-benda yang Allah larang. Ini kita kena genggam banyak-banyak. Kalau tidak tazkirah ini pun tak ada faedahnya lagi. Yang kedua, kita dah janji dengan Allah, kita nak jadi hamba Allah. Seorang hamba Allah bertugas, bekerja, beribadahnya ikhlas kerana Allah. Bila ikhlas kerana Allah, maka terbangunlah rasa istiqamah. Kalau kita dilatih sahur sebulan, bangun pukul 3.30 ke, pukul 4 ke, pukul 4.30 ke, pukul 5 ke. Sebab subuh sekarang ini dah 5.50 gitu kalau di Shah Alam. Okay? Maka kalau bangun pukul 4.30, bangun pukul 4. Kalau boleh bangun pukul 4, sempat semua. Sempat semua. Tahajud sempat, hajat sempat, taubat sempat, witir sempat. Ini kekuatannya nak dibangun. Allah sudah latih kita, rendam kita bangun tengah bahagian terakhir malam untuk jumpa Allah. Okay? Untuk jumpa Allah. Bermakna untuk nak puasa 6 tak sulit untuk sahur. Walaupun mungkin kita seorang, mungkin cucunya tak puasa dah. Mungkin anak yang muda-muda tak puasa lagi. Okay? Tetapi kita yang dah umur-umur ni patutnya tidak ada masalah lagi untuk bangun pukul 4 pagi untuk jumpa dating dengan Allah 4 mata. Kalau mata Allah kita kata 2, kita 2 jadi 4. Okay, bermakna kalau kita masih bangun, walaupun sudah 5 hari tak pernah miss lagi tahajudnya, bermakna puasa kita diterima. Puasa kita diterima. Tapi berapa lama diterima? Ada orang ikhlas tapi tahun depan tak ikhlas tak? Tukar jadi tak ikhlas. Tahun dulu aku tolong kau, noneng. Dah tahun dulu tu dulu ikhlas. Sampai tahun ini dah hilang ikhlasnya. Sebab sudah diungkit. Ini masalah besarnya. Maka itu yang kedua. Apa yang Ramadan tinggalkan? Ramadan tinggalkan kita kebiasaan bangun di bahagian terakhir malam. Bahagian yang paling afdal dating dengan Allah. Allah turun ke langit dunia. Malaikat catat semua. Ya Allah, kalau menangis, Allah malaikat tadah air mata kita untuk jadi pemadam api neraka. Apa yang Ramadan tinggal untuk kita? Kita masih lagi kan rasa lembut dengan Allah, masih lagi santun dengan Allah, masih lagi kata aku tak nak bertengkar, aku dah dilatih bulan Ramadan. Walaupun tak puasa tapi latih aku tak nak bertengkar dah. Aku dah sebulan direndam tak bertengkar dah. Aku tak nak bergaduh sebab aku sedang berpuasa. Bawa tak PL itu. Bawa tak perangai ataupun kebiasaan itu. Kebiasaan tak nak bertengkar, tak nak bergaduh, tak nak bercakap, tak nak bertekak. Walaupun setelah habis bulan Ramadan. Kalau ini dibawa, bermakna ada hadiah dari Ramadan yang masih kita pegang sebagai satu karakter, sebagai satu perangai, satu kelakuan, satu kelaziman yang akhirnya jadi kebiasaan. Biasa bangun 4 pagi, biasa bangun 4.30, biasa bangun pagi. Tak payah cerita ke orang. Tak payah cerita orang, aku bangun, aku tak bangun, aku bangun, tak usah. Sama juga puasa 6. Oh, kita dah mula dah. Awak dah mula ke belum? Awak bila nak mula? Oi, dah tua-tua, umur pendek. Oi, tak payah. Buat saja sendiri. Tak payah cerita dengan siapa-siapa. Sebab itu yang hantar gambar kelukilir tu. Nak tunjuk fashion baju ke? Nak tunjuk muka handsome ke? Nak tunjuk baju cantik ke? Nak tunjuk rumah cantik ke? Apa tujuan kita hantar gambar bersepah-sepah? Walaupun bukan pada keluarga. Patutnya pada keluarga saja. Tak payah pada orang lain. Tak payah masuk Facebook. Kerana Facebook itu ditonton oleh semua orang. Bukan semua orang suka kita. Bukan semua orang senang dengan kita. Ini kekuatan-kekuatan. Kita berwaspada dulu. Takut itu datangnya riak. Ui, baju dia cantiknya. Ui, fashion baju dia. Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi, hantar gambar kita pada keluarga saja. Tak payah dengan orang lain. Tak payah kongsi-kongsi. Handsomenya suami dia. Muka anak dia macam muka suami dia lah. Muka anak kedua awak macam muka dia. Awak lah. Sempat menganalisis. Allah tak nak yang tu.
Tak ada bedanya menganalisis. Kalau orang tu suka. Kalau orang yang mendengar tu, menerima tu bahagia. Kalau dia tak bahagia, maka sekali lagi hantar semua gambar kita hanya pada keluarga terdekat. Kalau perlu. Kalau tidak, ambil je video call ke apa benda. Sekarang pakai macam-macam dah. Boleh bercakap 4-5 orang sekali jalan. Contoh. Sebab itu kita kata takut terjebak ke dalam apa yang namanya riak. Kita tak ada pun tujuan nak tunjuk baju. Tapi yang nengok, ini mesti nak tunjuk baju lah. Ni fashion baru. Ui, cantiknya colour dia. Matching lah. Ui, banyaknya komen. Adakah komen itu mendekatkan kita dengan Allah ataupun membazir? Bila komen itu tidak mendekatkan kita dengan Allah, itu namanya pembaziran. Perkataan yang tidak perlu diungkapkan kalau tidak berkaitan dengan Allah. Contoh, kalau kita masih nak mengekalkan cantiknya, murninya Ramadan kita. Okey, sebab itu hati-hati, jangan bahagia sangat. Sama juga nak post ni kuihnya, ni gitu, ni gini, ni gitu, ni gini. Jangan. Bukan semua orang ada kuih tu. Bukan semua orang merasa kuihnya. Bukan semua orang sempat beli kuih. Bukan semua orang mampu beli kuih. Kita tak payah nak gambar-gambarkan. Ini kekuatan-kekuatan nak menjaga supaya hubungan kita dengan Allah ni betul ke tak betul. Kita nak jaga hubungan dengan manusia dulu ke nak jaga hubungan dengan Allah dulu? Okey, sebab itu kalau boleh maaf-maafan sudah. Tak payah nak jual gambar kita di mana-mana. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Supaya keluar itu keluarga kita, maka kita je lah. Tak payah tayang kat orang. Okey? Kalau masih, kerana apa? Kita tanda ada ujub, tak mahu ada riak, tak mahu ada sub'ah, tak mahu orang kata apa-apa yang tak cantik pada kita. Kerana bila kita jadi penyebab, orang bercakap benda membazir, orang bercakap benda yang tak ada kaitan dengan Allah, orang bercakap yang membuat orang rasa tak seronok, kita jadi penyebab. Maka sekali lagi, Ramadan mengajar kita tak komen apa-apa. Kalau tak komen apa-apa, tak payah hantar. Supaya orang tak komen. Tak jadi sebab untuk orang komen. Okay? Maka Ramadan kita kata tadi nak suci hati, nak jadi sabar dan nak jadi ikhlas. Betul? Ibadah paling besar menguji kesabaran ialah Ramadan. Sebab kita meninggalkan yang halal. Sebab itu Allah kata, siapa yang menjalani ibadah puasa kerana aku. Kerana aku meninggalkan yang halal kerana aku. Maka aku yang bagi balasannya. Balasan belum dapat lagi ni. Belum jumpa lagi ni. Okay? Belum sampai lagi. Jadi nak jaga ke tidak hubungan ini? Kita belum jumpa dengan Allah. Belum dapat lagi balasan. Sebab itu sekali lagi, kekuatan yang kita nak angkat, aku mampu atau tidak jadi orang paling sabar. Masa raya dah nampak sabar ke tak? Dah tengking anak ke belum? Kerah anak ke? Sakit hati ke tidak? Ini kekuatan yang nak diangkat. Ketiga, kita kata Ramadan mengajar kita apa? Mengajar kita jimat. Jimat ke tak jimat? Sebab itu kita kata mengajar kita sabar. Sebab itu kita kata Allah mencintai orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Kita dah sabar belum? Kalau belum sabar, maknanya kita belum dicintai Allah. Allah mencintai orang yang sabar. Jadi kalau ayat ini belum masuk, surah Al-Imran ayat 146. Kalau ayat ini belum masuk, baru masuk ke telinga, belum masuk ke perut, belum masuk ke hati, makanya Allah sayang orang, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hasil sebuah ibadah yang namanya puasa ialah melahirkan manusia yang sabar. Manusia yang sabar. Sabar maknanya apa? Menerima semua apa yang Allah tentukan dan berusaha mengatasi kalau dia tak cantik, berusaha mengekalkan kalau dia cantik dan tidak putus asa. Ini kekuatan. Ada yang mengalami kematian di bulan Ramadan dan sebagainya. Ini semua nak mengajar kita sabar. Ramadan mengajar kita sabar. Dah sabar ke belum? Kalau belum sabar, maknanya belum lulus ujian. Maka latih diri untuk sabar dengan lidahnya, sabar dengan matanya, sabar dengan perbuatannya, sabar dengan langkahnya, sabar dengan geraknya, sabar dengan ibadahnya.
Masih banyak tak lagi solat duhanya, masih banyak tak lagi qabliyah ba'diyahnya, masih banyak tak lagi apa kita kata tahajudnya. Maka kekuatan sabar maknanya sabar dalam ibadah, sabar meninggalkan larangan, sabar melalui ujian, sabar menghadapi musibah-musibah. Kalau sabar tak makan boleh, tapi sabar dengan musibah tak boleh, maka gagal lagi. Ingat, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka yang kita nak angkat ialah apa? Sabar itu mesti jadi sebahagian dari kita. Artinya orang sabar dia tak kelang kabut, orang sabar tak cepat marah, orang sabar tidak letang pukang, orang sabar tak ada nafas pendek-pendek, orang sabar tenang. Tenang melalui apa saja orang komen, orang tak komen, orang suka, orang tak suka, yang kita suka, yang kita tak suka, jalan. Lalu je. Sana itu tanda orang sabar. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okey. Maka apa lagi yang ditinggalkan oleh Ramadan? Kita ulang kaji. Jadi sebenarnya sebagai permulaan atau hari pertama kita kata. Maka kekuatan apa lagi yang ditinggalkan? Ramadan meninggalkan kita rasa apa? Meninggalkan kita istiqamah. Kita dah doa dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam membuat amal, istiqamah dalam bersedekah, istiqamah dalam buat baik, istiqamah dalam membantu. Istiqamah maknanya meneruskan apa yang kita sudah lakukan dalam keadaan kita bersedia. Kalau Ramadannya sedekah, kita istiqamah terus sedekah walaupun mungkin jumlahnya tak sama. Kalau bulan Ramadan kita bantu orang, maka tambunglah juga di luar bulan Ramadan. Ini kekuatan yang kita kata istiqamah. Kalau saya banyak solat sunat di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan pun saya buat solat sunat juga. Saya juga buat solat fajar, saya juga buat solat duha, saya juga buat solat ba'diyah qabliyah, saya juga buat solat sunat zuhur 4 rakaat, sunat asar 4 rakaat. Contoh. Ini kekuatan-kekuatan ini. Jadi sabar itu kekuatan. Sabar itu lesen untuk dapat cinta Allah. Jadi kalau kata, aku dah tak larat sabar dah. Kamu sanggup sabar nengok benda ni. Oh, itu semua soalan-soalan memancing untuk kita keluar dari sabar. Jangan kata, alah sabar kita ada sempadannya. Sabar kita pun ada hadnya. Laut pun ada tepinya. Jangan. Sabar tak ada tepi. Tak ada noktah. Sabar tidak ada noktah. Jangan kata, saya sabar kalau begini-begini. Dah. Allah tak kata. Siapa nak dicintai Allah kalau dia pegang ayat ni 101%. Okay? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar ini disemai sebulan. Sama dengan istiqamah. Sebab itu hasil daripada sabar istiqamah. Istiqamah sebab dia mampu menjalani benda-benda yang menghalang dia untuk melakukan apa yang baik. Okey, ini kekuatan. Semak balik. Siapa nampak ayah nak angin-angin. Ayah, Ramadan ni, hadiah Ramadan ni cinta. Orang yang cinta Allah, dia cakap hanya kerana Allah. Dia buatnya kerana Allah. Kerana apa yang ditunaikan Allah jauh daripada apa yang dimurkai Allah. Maka dia tenteram. Dia tak menyakit. Dia tak sakitkan hati orang. Dia tak marah siapa-siapa. Okay, ini kekuatan yang nak diangkat. Yang apa lagi yang ditinggalkan oleh Ramadan? Ramadan bagi kita istiqamah. Ramadan bagi kita ikhlas. Masak, ya Allah, penatnya. Okay. Umi nak elak penat. Kalau katalah dia nak masak 2-3 benda, Umi biasanya, ini bukanlah nak riak-riak, hanya nak kongsi sikit je lah. Umi biasanya akan buat acar. Acar tu kena buat sehari sebelum. Ataupun kena lagi cepat buat, lagi hari raya tu dah jadi sedap contohnya. Jadi hari Jumaat Umi dah masak. Hari Sabtu tu dah masak macam-macam. Macam masak benda-benda besar lah. Nak masak rendangnya ke, nak masak apa ke bendanya ke. Ini kekuatan. Jadi kita kata, kekuatan kita supaya apa? Kenapa kita nak gerak awal? Supaya kita tak penat sangat. Sebab di akhir-akhir Ramadan itu adalah saat-saat paling genting. Lita lumba yang terakhir yang Allah uji kamu.
Kita pula itulah masa paling sibuk. Kena hati-hati. Maka sekali lagi kita mampu untuk angkat atau tidak kekuatan ini. Aku berpuasa kerana-Mu, aku berbuka dengan rezekimu. Ingat tak ayatnya? Nak berbuka puasa, aku berbuka dengan rezeki. Aku puasa kerana-Mu dan berbuka dengan rezekimu. Ini nak tunjuk pada kita bahawa kita sedang berniaga dengan Allah. Kita kata kita berniaga dengan Allah, Allah balas dengan apa? Allah balas dengan syurga. Tetapi kalau ungkit-ungkit, selesai, tak ada apa-apa. Itu puasa, itu bulan puasa, okeylah tu. Apa perubahan perangai kita sebelum Ramadan dan selepas Ramadan? Kalau perangainya, dia tu memang gitu. Jangan kata dia begitu. Dia lepas Ramadan mesti jadi baik. Anak ibu lepas Ramadan mesti jadi baik. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kemudian kita kata, kita mampu tinggalkan yang halal. Okay? Kita mampu tinggalkan benda yang halal. Makan, minum, tinggal. Ya Allah. Apa yang Allah nak latih? Kalau kamu mampu tinggalkan yang halal, pastilah lebih mudah tinggalkan yang haram. Rokok saja. Cuba tengok yang merokok. Bulan Ramadan tenteram aja tak mau rokok. Tapi ya Allah. Satu raya je dah berasap balik dah. Halau nyamuk balik dah. Kenapa? Kerana tidak merasa latihan bulan Ramadan itu membantu dia jadi lebih baik. Ini orang yang berpuasa pakai otak. Tak berpuasa pakai roh. Tak berpuasa pakai jiwa. Dia masih bergantung kuat pada rokok. Tidak bergantung pada Allah. Ini masalah besarnya. Kerana rata-rata ulama kata rokok tu haram. Sikit aja majlis umat yang kata makruh. Ni kekuatan yang nak dibangun. Kita masih pegang. Masih bahagia merokok. Nak tahan macam mana doktor? Dia dah ketagih. Kenapa sebulan tak mati pun tak merokok? Contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun, semak balik. Aku Ramadan kerana perut, aku Ramadan kerana bulan Ramadan, ataupun aku Ramadan kerana aku nak berubah jadi lebih dekat dengan Allah. Apa tanda orang yang paling dekat dengan Allah? Orang yang sentiasa melakukan apa yang disuruh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang Allah. Maka sabarnya, sabar meninggalkan larangan. Sabar untuk tidak merokok. Sabar untuk tidak ngumpat orang. Itu kalau kita meninggalkan larangan. Sabar dalam ibadah. Ya Allah, hari ni ngantuk sangat. Macam mana nak baca Quran ni ngantuknya? Kalau kita ramal kita ngantuk, ngantuk datang berlumba-lumba. Tapi ya Allah bagi aku kuat sikit. Ya Allah bagi aku lagi sikit je ni. Aku nak baca Quran lagi 2 muka je ni. Berlumba-lumba dengan ngantuk untuk baca Quran. Sebab itu siangnya jangan terlampau penat. Bila siang terlampau penat, kita tak mampu untuk nak bertahan ketika malam. Sebab itu sekali lagi latih diri untuk berjinak-jinak sayang rindu Al-Quran. Kalau di hari pertama raya sampai 5 raya masih pegang Quran, masih baca Quran dengan bahagia, itu satu lagi penanda kita kata Allah terima ibadah kita. Satu daripada tanda ibadah diterima, Allah lorongkan kita, mudahkan kita, bukakan jalan kita seluas-luasnya untuk buat benda baik. Okay. Untuk buat benda baik. Jadi, kalau dan Allah susahkan dia untuk buat benda yang tak baik. Jadi kalau kita Allah lorongkan, aku nak baca Quran belum baca, hari ni belum baca Quran. Kalau kata-kata masa Ramadan baca Quran, ini nak baca terjemahan pula, nak baca tafsir pula, nak tengok tafsir Al-Quran pula. Itu maknanya Allah mudahkan untuk dia buat kebaikan, buat amalan, buat ibadah. Kalau Allah lihatkan dia, Allah malaskan dia, Allah ngantukkan dia, Allah letihkan dia, kita bimbang, Allah biarkan kita. Allah tak bantu kita, Allah tak sambung, tak bimbing kita. Okey, jadi kita patutnya dah rindu dah dengan Quran. Bukan lagi dah jinak-jinak, dah rindu. Rindu Quran. Aku kalau sehari tak baca Quran ni macam orang tak merokok tadilah. Ketagih. Ada tak orang ketagih Al-Quran? Pernah tak dengar ayat ketagih Al-Quran? Jangan main-main. Kita dilatih sebulan.
Walaupun tak ada tadarus di masjid, ada tadarus di rumah, ada tadarusnya dalam grup. Walaupun jangan cerita pahalanya Allah yang bagi. Jangan peduli, itu bukan tadarus tu. Baca kongsi-kongsi, ya cukuplah.